Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Murid-murid, insya-Allah hari ini kita nak sambung lagi pelajaran kita berkaitan dengan solat sunat dua hari raya. Baiklah, minggu lepas kita sudah pun belajar tentang maksud solat sunat hari raya, apakah dalil-dalil yang mengatakan adanya solat sunat hari raya, serta bagaimanakah kaedah pelaksanaan sunat hari raya. Jadi Ustaz harap murid-murid masih ingat lagi pelajaran kita pada minggu lepas. Hari ini kita nak tengok pula amalan sunat dua hari raya ini. Apakah amalan sunat dia yang boleh kita lakukan ketika dua hari raya itu, iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha. Baiklah, yang pertama apa dia? Mandi sunat hari raya. Jadi kita disunatkan untuk mandi sunat hari raya. Okey. Mandi sunat hari raya ni macam mana caranya? Mandi sunat hari raya ialah meratakan seluruh tubuh dengan air. Okey, meratakan seluruh tubuh dengan air serta disertai dengan niat lah. Disertai dengan niat. Sahaja aku mandi sunat hari raya. Okey, lepas tu ratakan air ke seluruh badan. Seterusnya memakai pakaian terbaik dan wangi-wangian. Okey, pada hari raya juga kita disunatkan untuk memakai pakaian yang paling baik, yang paling cantik, serta kita disunatkan juga pakai wangi-wangian. Okey, wangi-wangian. Makan sedikit makanan sebelum menunaikan solat sunat Aidilfitri. Okey. Kalau kita solat sunat Aidilfitri sebelum kita pergi solat, kita disunatkan untuk makan sedikit. Okey, makan sedikit sebelum pergi solat sunat hari raya Aidilfitri. Okey. Berbeza dengan hari raya Aidil Adha. Kalau solat sunat hari raya Aidil Adha, kita disunatkan untuk pergi dulu solat dekat masjid solat sunat. Balik tu barulah kita makan. Itu hari raya Aidil Adha. Seterusnya bersegera ke tempat dilaksanakan solat. Okey, bersegeralah. Kalau solat tu pukul 8.30 ke, kita pergilah awal sikit pukul 8. Sebab apa? Biasanya imam ataupun bilal ataupun jemaah akan bertakbir raya. Jadi bolehlah kita bertakbir sama-sama. Pergi dan balik menggunakan jalan yang berlainan dan perbanyakkan takbir. Jadi kita pergi ke masjid ataupun surau pada hari raya itu, kita pergi guna jalan lain serta balik guna jalan lain. Itu sunat lah. Itu sunat. Kalau jalan tu ada satu je, nampak macam mana kan. Tapi kalau ada jalan lain, kita disunatkan untuk gunakan jalan lain. Kerana apa? Untuk jumpa orang lah. Jadi kalau guna jalan lain, jumpa lagi ramai orang. Dan di samping kita jalan pergi ataupun jalan balik itu, kena perbanyakkan takbir raya. Okey. Kalau hari raya Aidilfitri, masa takbirnya takbir masa pergi je lah. Sebab masa balik solat sunat hari raya itu, bagi solat sunat Aidilfitri, takbir rayanya habis selepas solat sunat Aidilfitri tersebut. Okey, jadi waktu pergi je lah untuk solat untuk Aidilfitri. Seterusnya ucap taqabbalallahu minna wa minkum dan saling mendoakan serta bermaaf-maaf. Jadi kalau kita jumpa orang nak cakap apa, di samping kita ucap minta maaf zahir dan batin, kita sunnahnya kita sebut taqabbalallahu minna wa minkum, yang bermaksud semoga Allah menerimalah amalan kita dan amalan kamu juga. Okey. Seterusnya berwajah ceria dan senyum kepada setiap orang yang ditemui
Jadi kita jumpa orang, kita senyum pada hari raya. Perbanyak bersedekah. Okey, perbanyak sedekah pada hari raya. Okey. Itu sebelum sebelum hari raya. Selepas solat sunat hari raya, bertakbir selama 3 hari tasyrik untuk Aidil Adha. Jadi selepas kita solat sunat hari raya Aidil Adha, kita tetap boleh bertakbir, okey, selama 3 hari. Okey, kalau Aidil Fitri macam Ustaz beritahu tadi tu, lepas solat sunat Aidil Fitri maka dah tak ada dah takbir. Disunatkan makan selepas menunaikan solat sunat Aidil Adha. Itu solat sunat Aidil Adha macam Ustaz beritahu tadi lah. Dia makan selepas solat sunat Aidil Adha. Saling ziarah menziarahi. Okey, Aidil Adha saling ziarah menziarahi ataupun melakukan ibadah korban lah kalau Aidil Adha. Kalau Aidil Fitri kita ziarah menziarahi lah, disunatkan selepas solat sunat tu kita ziarah menziarahi. Puasa sunat 6 hari pada bulan Syawal. Okey, kalau Aidil Fitri, hari raya pertama kita tak boleh puasa. Lepas tu hari kedua hingga hari yang ke-7 bulan Syawal, maka kita disunatkan untuk puasa straight. Tapi kalau tak boleh, disunatkan juga untuk berpuasa, tapi afdalnya straight. Tapi kalau tak boleh, boleh saja puasa 6 hari pada bulan Syawal. Melakukan ibadah korban untuk hari raya Aidil Adha. Baiklah, kepentingan menunaikannya solat sunat Aidil Fitri ini, apa kepentingan, ataupun solat sunat Aidil Adha, apa kepentingan dia? Yang pertama, meningkatkan syiar Islam, menunjukkan syiar Islam. Okey, jadi solat sunat 2 hari raya ni menunjukkan syiar, kehebatan, kegahan Islam itu. Okey, mengingatkan kebesaran Allah kerana kita akan solat serta bertakbirlah pada hari raya tersebut. Memantapkan semangat perjuangan Islam, sebab pada hari raya itu kita akan bertakbir. Dalam takbir itu mengingatkan kepada semangat perjuangan Islam, serta juga mengingatkan kepada kita bahawa setelah kita berpuasa selama 30 hari, itulah perjuangan kita untuk melawan hawa nafsu. Okey, itu juga perjuangan. Melahirkan masyarakat yang bersatu padu. Jadi ialah kita solat sunat hari raya sama-sama, ramai-ramai satu tempat, itu memupuk perpaduan, ziarah menziarahi dan sebagainya. Hikmah menunaikan solat sunat hari raya ni dapat menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan. Jadi kita syukur. Okey, kalau kita solat sunat hari raya ni menunjukkan kita syukur. Contohnya selepas 30 hari kita berpuasa, kita syukur dengan menunaikan solat sunat hari raya. Sama juga Aidil Adha, syukur kerana adanya ibadah korban. Maka hikmah dia menzahirkan kesyukuran dan meningkatkan keimanan. Dapat mengukuhkan perasaan kasih sayang sesama ahli keluarga, sesama jiran-jiran, serta sesama penduduk setempat lah. Jadi jumpa ramai orang ketika solat hari raya ni ataupun pada waktu hari raya. Dapat mengeratkan silaturahim. Seterusnya dapat meneladani kisah pengorbanan para nabi dan rasul. Jadi dapat meneladilah kisah pengorbanan para nabi dan rasul ketika khutbah lah. Biasanya khutbah hari raya kita akan sebut perjuangan. Contohnya kalau Aidil Adha, mestilah kita akan mengulang kisah sirah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Okey, itu dalam khutbah hari raya Aidil Adha biasanya akan disebutkan. Baiklah, jadi itu hikmah menunaikan solat sunat hari raya. Okey, jadi
Ustaz harap kamu faham. Jadi Ustaz nak kamu buat tugasan ini, senaraikan 3 perbezaan antara Aidilfitri dengan Aidiladha. Okay, perbezaan ni boleh juga tuliskan maksud solat sunat hari raya Aidilfitri, maksud solat sunat 3 perbezaan antara Aidilfitri dengan Aidiladha ni bukan solat sunat je, boleh juga dinyatakan bila dilaksanakan Aidilfitri, bila Aidiladha, bila tarikh dia, kan. Apakah amalan utama pada hari raya tersebut dan sebagainya. Baca takbir hari raya yang lengkap. Okey, cuba baca takbir hari raya yang lengkap. Okey. Cuba buat dua ni dululah, perbezaan hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidiladha serta bertakbir lengkap. Yang perbezaan tu tulis, yang bertakbir lengkap tu kalau boleh rakam baru sedap sikit nak dengar. Itu saja murid-murid. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.